الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Taala yang saya alu-alukan dan saya hormati pengerusi surau surau dan seterusnya AJK surau dan sekalian muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Taala. Nah, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala, sebelum saya nak teruskan kuliah yang mana sepatutnya saya datang awal, cuma tadi tuan-tuan saya jam dekat nak masuk exit ke Kajang tu. Saya daripada Kelana Jaya. Jadi saya minta maaf tuan-tuan sebabkan saya terlewat. Tuan-tuan tertunggu-tunggu mana penceramah ni tak sampai, tak datang, tak arah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Taala, jadi jalan nak ke surau ni masya-Allah tabarakallah. Nah, memang macam ni kata tak terkata lah kan. Ya. Itu tuan-tuan Allah Subhanahu Taala. Saya terus kepada kuliah malam ni yang bertajuk diberikan kepada saya, dunia ni tempat sementara. Dunia ni tempat persinggahan. Dunia ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu Taala. Ulama kata ad-dunya khati'ah. Dunia ni tuan-tuan tempat yang mana dilaknat. Tempat yang dilaknat. Nah, makna kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis mafhum hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, disebutkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Umar. Lalu apakah yang Nabi buat kepada Umar radhiyallahu an? Umar radhiyallahu an ni bukan calon-calon orang, bukan calon-calon sahabat. Nabi tuan-tuan, dia pegang Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia kata apa? Ya Umar, kun anta fi dunya ka'annaka gharib. Umar datang kepada Rasulullah datang kepada Umar, dia kata apa? Wahai Umar, jadilah kamu di dunia ini seumpama apa? Ka'annaka gharib. Orang gharib ni tuan-tuan kata Allah Taala, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, makna kata apa? Sebagai orang asing. Orang asing, bukan orang sini. Saya orang asing. Saya bukan orang Kajang. Saya bukan penduduk sini. Begitu. Yang makna kata orang asing ini, suatu hari beberapa tempoh kemudian saya akan balik ke tempat saya. Yang ini yang kata Rasulullah pada Umar. Kata Rasulullah kata, ataupun abilus sabil. Kata Rasulullah, ataupun kamu ni Umar, jadilah seumpama kamu orang yang mana apa? Orang yang bermusafir. Orang yang mana tuan-tuan, bila mana seorang musafir dia akan bersinggah ke satu tempat itu beberapa tempoh dan akan meneruskan perjalanannya sampai ke destinasi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, wahai Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang bermusafir. Nah, para alim ulama tuan-tuan, bila dibahaskan hadis ini, makna dia apa tuan-tuan? Maknanya dunia ni tak kekal. Yang ini Rasulullah kata pada Umar. Dalam keadaan itu tuan-tuan, para alim ulama mengupas hadis ini, kata Rasulullah, inilah amanat, inilah wasiat yang mana diturunkan kepada kita melalui apa? Melalui sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ulama ambil iktibar.
Ketika itu tuan-tuan, Rasulullah SAW berkata kepada Umar, dalam keadaan dipegang kedua-dua tangan baginda yang mulia, menyentuh kedua-dua bahu Umar radhiyallahu an. Makna kata apa? Makna kata Rasulullah ni nak sampaikan satu perkara yang sangat-sangat penting. Macam kita lah dengan anak-anak kita. Ni Azim, ini ayah nak cakap sikit ni. Makna kata benda penting. Berlainan dengan orang, contoh bapa kata pada anak, Azim, mari sini bapa nak cakap ni. Nah, ada beza. Jadi ulama kata, ulama iktibar, hal tu makna kata apa? Keadaan bagaimana Rasulullah kata pada Umar, itu yang diambilkan iktibar. Kata perkara ini penting dan juga merupakan wasiat ataupun kata apa, amanat kepada sahabat dan juga kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu taala, kita dah tahu dah malam ni, kita dah tahu dah dalam tajuk kita dah sebut dunia ni tempat sementara. Makna kata apa? Kita tak kekal. Makna kata dunia ni umpama R&R. Nah, tempat kita berehat. Makna kata berehat seketika waktu dan mengumpulkan bekalan-bekalan. Kan tuan-tuan, kita contoh ni PKPB ni malam ni apa KKM itu. Jadi Jaiz sekolah saya, Jaiz kata, Ustaz, malam ni mungkin malam terakhir bagi semua penceramah Selangor. Sebab kata Selangor PKPB lah, yang mana seperti dimaklumkan. Jadi Jaiz yang orang kawan, dia kata, Ustaz malam ni doa sikit, lepas tu bagilah benda yang penting. Sebab kata mungkin yang ni akan jadi terakhir untuk kuliah asatizah di Selangor buat sementara waktu ni. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu taala, jadi mana tadi? Contoh itu tuan-tuan, malam ni kita nak balik mana? Kedah, nak balik Perak, kan? Kita mana? Kita balik dan mesti kita singgah ANR. Makna kata apa? Mungkin kereta kita tak ada minyak. Nah, mungkin kita lapak. Dan kat situ tuan-tuan, hari-hari kita apa? Ambil bekalan. Begitu juga di dunia ni tuan-tuan, Allah Subhanahu taala, kita kumpulkan amalan-amalan kita untuk dibawa ke mana? Ke akhirat kelak. Yang mana tuan-tuan Allah Subhanahu taala ini, tanpa saya buang masa tuan-tuan, saya nak kupaskan kepada tiga tuan-tuan, yang mana kita biasa dengar. Yang ini tiga perkara ini yang akan bawakan kita ke mana? Ke akhirat. Nah, tiga perkara ini itu apa? Ilmu, amal dan takwa. Ilmu, amal dan takwa di bawah tajuk kita pada malam ini, dunia tempat persinggahan. Nah, seseorang Muslim tuan-tuan di mata Allah Subhanahu taala, dia tuan-tuan, baik seperti mana disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini masyhur. Yang hadis ni tuan-tuan di mata Allah taala, hadis ini kita biasa dengar, yang diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Baihaqi, Imamul Baihaqi. Hadis ini berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, difardukan ke atas sekalian muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu. Dalam hadis ini tuan-tuan di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ulama kata, dan perkara ini ramai di antara asatizah dan juga pendakwah-pendakwah tidak mensyarahkan hadis ini dengan makna yang tepat, murad hadis. Nah, makna kata, tuan-tuan boleh tanya kepada mana-mana maulana, tuan-tuan boleh tanya mana-mana Syekh Nuruddin ke Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan sebagainya tentang hadis ini. Yang itu apa? Hadis yang makna ringkas yang kita biasa dengar, tapi syarahan dia tidak tepat. Iaitu talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Makna hadis ini apa? Diwajibkan ke atas kalian muslimat untuk datang majlis, menuntut majlis ilmu. Yang macam malam ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu taala, masya-Allah tabarakallah, yang berada di hadapan saya ini tuan-tuan, datang dengan kerana niat Allah taala, datang kerana satu simbol yang ini cinta kepada majlis ilmu. Nah, Nabi kata tuan-tuan mata Allah taala, man yuridullah man yuridullah khairah yufaqihu fid din. Mafhumnya, makna kata hadis ini kata apa tuan-tuan? Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu taala akan baginya kebaikan, maka Allah taala akan permudahkan baginya urusan menuntut ilmu agama. Kata ulama tuan-tuan, hadis ini
juga membawa makna bila mana seseorang itu dipermudahkan urusannya untuk datang menuntut ilmu, dan dipermudahkan bagi orang yang mengajar ilmu, dipermudahkan untuk mengajar kepada yang nak belajar. Maka tuan-tuan, kata ulama, ini dan termasuk juga dalam hadis ini. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat solat berjemaah bersama-sama, dapat duduk majlis ilmu tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan, kita duduk dalam surau ni tuan-tuan, kita bukan tunggu biasa. Makna kata bukan tunggu duduk sandar dinding, tak ada. Kita hadir, kita isikan masa kita di antara maghrib nak tunggu isyak dengan perkara yang bermanfaat, dengan majlis ilmu. Nah, jadi tuan-tuan Allah Ta'ala kata Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini merupakan taman-tamannya syurga. Merupakan taman-tamannya syurga. Biasa kita dengar kan hadis taman-taman syurga ni dekat syurga lah. Tapi taman syurga ni kat dunia. Kata ulama ada dua yang taman syurga yang paling afdal di dunia. Yang pertama di mana? Tu, di Raudah di bumi Madinah Munawwarah. Nah, taman Raudah. Yang kedua kata ulama, ini majlisul ilm, majlis ataupun majlis zikir, majlis ilmu lah. Makna kata dua perkara ini. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, majlis ilmu yang kita tengok pada malam ni, yang kita berada pada waktu ini, bukan majlis calang-calang tuan-tuan. Kerana apa? Kerana baginda Rasulullah kata, majlis ilmu ini adalah di antara waktu-waktu, di antara keadaan-keadaan yang mana bila mana seseorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doanya mustajab. Kerana apa? Kerana di majlis ilmu turunnya rahmah. Kerana apa? Kerana di majlis ilmu para malaikat mereka mengembangkan sayap mereka. Nak kata majlis ilmu ni berkah. Nah, makna kata tuan-tuan Allah Ta'ala, majlis ilmu ni bukan calang-calang majlis. Nah, dengan apa? Kerana balik pada hadis tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata ulama, al-'ain di sini bermakna apa? Bermakna fardu ain. Banyak kan kita belajar ilmu sirah, kita belajar hadis al-arba'in Nawawi, kita belajar syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi kata ulama, dalam hadis ini, konteks hadis ini, tuan-tuan tengok baik dah, saya syarah. Dalam kata apa? Dalam hadis itu disebut talabul ilmi, al-'ain. Ada apa? Ada alif lam. Berbeza dengan ain lam mim. Makna yang sama tapi dia punya murad berbeza. Ilmu Ain lam mim. Dalam hadis disebutkan apa? Al-'ain, alif lam ain lam mim. Ada dua benda berbeza daripada daripada bina perkataan yang sama. Ain lam mim. Yang ini ada alif lam ain lam mim. Kata ulama, ni kalau orang belajar bahasa Arab dia tahulah, ni alif lam ma'rifah. Bila mana kata alif lam ma'rifah ni lebih kurang tuan-tuan, saya bagi faham. Orang bahasa Inggeris kata apa? Car, kereta kan, car. Saya kata satu kereta, saya kata car. Dekat luar tu ada car, ada kereta. Banyak kereta. Tapi kalau saya kata dalam bahasa Inggeris, the car, saya tambah perkataan the car. Kereta ini, betul? Mana dia? Kereta ini. Saya pun tak pandai lah bahasa Inggeris, tapi nak bagi tuan-tuan faham. Mana kata lebih kurang kalau kita terjemah bahasa Melayu, kereta ini, aku tak masuk kereta lain ni, kereta lain tak, kereta ni je. Makna dia tu. Jadi tuan-tuan, bila mana Nabi sebut dalam hadis itu tuan-tuan, kata ulama, al-'ain di sini maknanya apa? Maknanya ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu ain. Yang makna kata ulama, fardu ain ini jika seseorang mukmin, seorang Islam, jika dia tidak belajar ilmu ini dan dia mati, dia jatuh dalam keadaan fasik. Wa na'udzubillah ta'ala. Nah, makna kata di antara ilmu yang banyak ni, ilmu Allah Ta'ala yang banyak ni, yang kita belajar sirah dan sebagainya, ada ilmu yang aula, yang mana ilmu martabat ilmu ini aula. Martabat ilmu ini fardu, mesti belajar, nak tak nak kena belajar. Ilmu apakah dia? Fardu ain. Yang mana fardu ain ni tuan-tuan dan Allah Ta'ala berangkumi, terpecah kepada 3 bahagian.
Fardu ain bila disebutkan, tidak lain dan tidak bukan, pertamanya akidah, yang kedua fiqh, dan juga yang ketiga tasawuf. Nah, yang pertama akidah. Kerana apa? Kata ulama, di antara ilmu-ilmu yang lain, yang afdal ialah fardu ain. Kita dah faham dah. Tapi di antara tiga ilmu dan dalam cabang fardu ain ini yang lebih aula, kata ulama, akidah, ilmu tauhid. Kerana apa akidah, tuan-tuan, penting? Kerana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang hujjatul Islam yang digelarkan kepada baginda hujjatul Islam, sebagai seorang ulama mutabar, sebagai ulama yang mana martabatnya tinggi, menjadikan rujukan umat Islam hingga ke hari ini. Katanya dalam kitab yang jilid kata dalam kitab karangannya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Nah, beliau menyebutkan la taslihul ibadah illa ba'da ma'rifatul ma'bud. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata Imam Ghazali, takkan sahnya ibadah seseorang itu mengecualikan setelah dia mengenal Tuhannya. Nah, kenapa pula tu? Apa makna tu? Makna kata seseorang ni kalau umur dia 80, umur dia 90, umur dia 100, dalam keadaan tuan-tuan dia tidak pernah meninggalkan zikir, dalam keadaan dia tidak meninggalkan solat rawatib, dalam keadaan dia tidak meninggalkan qiyamul lail dan sebagainya, tapi ulama kata, Imam Ghazali kata la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatul ma'bud, tidak akan diterima mengecualikan setelah dia mengenal Tuhannya. Makna kata orang ini begini 80, 90, 100 tahun ni umur dia, kalau dia buat banyak mana amalan tapi tidak mengenal Allah Ta'ala, tak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amalan dia ni tidak diterima. Nah, ini bukan khilaf di antara ulama, antara akidah. Akidah tidak ada perbezaan, tidak ada khilaf di dalam akidah. Nah, sebab itu dikatakan ulama ilmu akidah nombor satu. Bila balik kata akidah umatul Islam, la budda dan tidak bukan, iaitu ahli sunnah wal jamaah, yakni Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidiyah. Dan ini juga tuan-tuan, ini jalan bagi akidah umat Islam baik di Nusantara dan juga di Malaysia. Dan ini juga kita boleh kata piagam yang dipegang oleh Jabatan Agung Islam Selangor. Nah, yang ini nombor first sekali. Yang mana kalau kata ahli sunnah wal jamaah ni yang mana? Ni sifat 13, sifat 20 yang kita biasa belajar tu. Nah, sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ni tuan-tuan, cabaran untuk zaman ini adalah kerana apa? Kerana apa anak-anak kita terjebak dengan LGBT? Kerana apa anak-anak kita terjebak dengan orang yang liberal, yang menolak hadis dan Quran dan sebagainya? Kerana akar yang pertama ialah akidah mereka tidak mantap. Tuan-tuan betul Allah Ta'ala. Abang saya tuan-tuan, abang saya dia timbalan pengarah di penjara Pulau Pinang tu, yang COVID tu kan sekarang ni. Jadi tuan-tuan, yang masuk sana di bawah penjara tu pusat pendidikan akhlak, pusat pendidikan tarbiyah lah. Makna kata budak-budak ni umur dalam belah-belah ni, yang mana dia punya umur tak boleh nak masuk penjara, dia masuk situ lah, masuk tempat ni. Itu dan dibaca Allah Ta'ala. Abang saya cerita kat saya, dia kata banyak orang, anak-anak kita Melayu sendiri, yang masuk ke sekolah tu, masuk pusat tu, ialah kerana apa? Kerana mereka ni tak ada pendirian. Yang mereka ini terikut-ikut kawan-kawan. Makna kata apa? Yang ini sepatutnya menjadi apa? Bukan nak kata tunjuk bertunding jari dengan mak ayah, tapi tuan-tuan, nak kata asas untuk anak-anak kita, untuk zuriat dan keturunan kita, inilah balik pada apa? Balik pada tanggungjawab dan peranan mak ayah. Nah, balik pada tanggungjawab dan mak ayah. Bukan nak kata anak ni masuk pusat ni sebab mak ayah salah, tak. Tapi nak kata tarbiyah pertama untuk anak-anak ni mana? Bukan sekolah, bukan sekolah menengah, bukan sekolah rendah, bukan cikgu-cikgu. Pertama, guru untuk anak-anak ni adalah apa? Madrasah pertama ialah mak ayah. Nah, jadi tuan-tuan dan Allah Ta'ala, apa saya nak kaitkan mak ayah dengan semua ni? Saya nak kaitkan tuan-tuan dengan ilmu fardhu ain ini. Ulama dulu tuan-tuan, mereka sangat menekankan ilmu fardhu ain ini. Nah, sehingga kan tuan-tuan dan Allah Ta'ala,
Sultan Selangor, Sultan negeri tuan-tuan. Saya asal Perak, tuan-tuan lah negeri Selangor, anak jati Selangor. Saya orang Perak. Sultan Selangor kelima bernama Sultan Alauddin Shah. Beliau ni tuan-tuan, Sultan Selangor kelima, dahlah seorang sultan, seorang yang pangkat dia, martabat dia tinggi. Dan juga tuan-tuan, ramai orang tak tahu, dalam masa sama Sultan yang kelima ni, dia juga seorang ulama. Masya Allah tuan-tuan, negeri tuan-tuan, negeri Selangor ni, tapi ramai tak tahu. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita, zaman beliau memerintah, beliau ada mengarang satu kitab akidah, kitab Fardhu Ain yang bernama Pohon Agama. Nah, sebab malam ni saya tak bawa, biasa saya kuliah mana-mana saya bawa Pohon Agama. Tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan search balik ni, tak percaya cakap saya, tuan-tuan buka Facebook ke Google, Pohon Agama. Tuan-tuan baca siapa pengarang dia. Sultan Sulaiman Shah, Sultan negeri Selangor yang kelima. Dalam buku tu tuan-tuan, apa yang disyarahkan? Benda biasa, benda Fardhu Ain. Dan disyarahkan dalam tu juga sifat 13. Tu sifat 13, sifat 20 kita belajar tu. Allah wujud kidam baqa dan sebagainya tu. Nak kata apa tuan-tuan? Dan digunakan pada zaman pemerintahan beliau, kitab itu digunakan sebagai silibus di semua sekolah. Nak kata apa? Beliau ni seorang sultan dan juga seorang ulama yang menekankan ilmu Fardhu Ain. Yang mana ilmu Fardhu Ain ni tuan-tuan merupakan ilmu akar kepada apa? Merupakan akar, kalau orang kata, senang kata, kalau orang tak sabar, tak tetap dengan benda ni, dia akan goyah. Nah, tuan-tuan tengok bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, contohnya di antara mereka Syekh Abdullah Fahim. Siapakah Syekh Abdullah Fahim? Di antara Syekh Abdullah Fahim adalah seorang ulama yang mana meletakkan tarikh kemerdekaan Malaysia. Nah, bukan calon-calon orang, Syekh Abdullah Fahim. Beliau pun sama tuan-tuan, beliau menekankan, zaman beliau hidup, beliau menekankan ilmu Fardhu Ain dan juga ilmu akidah, sifat 13, sifat 20. Nah, jadi nak cerita tuan-tuan, balik tadi, kenapa saya kata mak ayah ni tanggungjawab mula-mula madrasah pertama bagi anak. Nah, yang ini disebutkan dalam hadis, tuan-tuan, yang mana bagi dia kata, jika mana idza mata ibnu adam inqata'a illa min salas. Jika mana ada anak Adam mati, maka terputus segala dia punya amalan kecuali 3. Yang di antara 3 itu, yang kedua Nabi sebut apa? Doa anak. Yang kedua itu Nabi sebut doa anak. Kenapakah Nabi sebut doa anak? Makna kata apa? Makna kata tanggungjawab mak ayah ni. Kalaulah anak itu tidak dididik dengan agama, tidak diberikan acuan yang sebaiknya, bagaimanakah di jalan kehidupan dia? Kalau kita dah mati, termasuk saya nanti, kalau saya dah mati, kalau kata mak ayah saya dah mati dan sebagainya, tapi anak itu tidak ada acuan, tidak ada kata apa, asas Islam ataupun asas peningkatan agama, bagaimanakah anak nanti nak bagi syafaat dekat mak ayah kita? Nah, makna kata orang sekarang ni, ramai anak-anak muda ni tidak ditekankan ilmu agama. Nah, yang ni yang membuatkan kita sedih tuan-tuan. Bila saya berkeluar, saya berceramah, saya jumpa umur saya. Saya umur tak sampai 23 lagi. Tuan-tuan yang terkejut lah. Tapi nak cerita, saya antara penceramah yang termuda di Selangor dan KL. Tu lain cerita lah. Nak cerita nanti sebab masa tak banyak. Jadi tuan-tuan Allah Ta'ala, yang pertama tadi, kita nak balik pada apa? Ilmu Fardhu Ain. Makna kata ilmu Fardhu Ain ni menjadi pertama, menjadi seafdal ilmu yang perlu dipelajari. Nah, faham? Okey, baik. Bila tadi saya sebut apa? Yang kedua, saya nak bagi point tadi sebab kita kesudahan masuk. Yang kedua adalah amal. Yang kedua adalah amal. Bila kita dah ambil ilmu, kita dah belajar ilmu, kita dah faham akidah dan kita dah belajar ilmu-ilmu lain, kita juga kena beramal. Beramal ni macam mana? Beramal, contoh kita malam ni belajar tasawuf, belajar dengan sabar. Dengan sabar apa yang Allah Ta'ala kurniakan, apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, baik musibah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila contoh satu hari nanti kita dalam perjalanan nak ke surau ni, nak solat berjemaah.
Nah, datang tiba-tiba pancit telanggar paku, pancit. Mula mencarut keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Kan kadang-kadang kita marah. Jadi tuan-tuan, yang itu yang dikatakan ulama, ilmu tanpa amal ibarat apa? Ibarat pohon yang tidak berbuah. Yang itu kata ulama. Ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah, pokok yang tak ada beri manfaat balik. Kita duk siram pokok tu, duk semai benih besar, tapi tak ada manfaat bagi kita, tak ada bagi kita buah. Makna kata apa? Tak ada manfaat lah untuk kita. Umpama begitu kata ulama. Makna kata apa tuan-tuan? Makna kata bila kita dah penat datang ilmu, datang majlis ilmu, hadir majlis ilmu, kita ambil ilmu ni dan sebagainya, kita mula beramal. Nah, hari ni dengan malam ni ustaz kata kelebihan sedekah. Kita bersedekah lah. Belajar malam ni ustaz kata buat baik dengan isteri, kena layan isteri baik-baik. Nah, sebab apa? Isteri ni dah banyak pengorbanan, maka beramal dengan tu. Malam ni ustaz kata setiap perkara kena dengan perkara kebaikan kena mulakan dengan niat. Mana kata kena beramal lah dengan niat. Nah, begitu. Bila itu tuan-tuan, bila dah lengkap amal, makna kata bila ada ilmu tambah amal, maka akan menghasilkan apa? Yang ketiga, takwa. Yang takwa. Jadi tuan-tuan, kata ulama, apa ini takwa? Kata ulama, takwa ini ada wajibat wajtinabul muharramat. Nah, buat yang wajib, tinggalkan yang haram, kata ulama. Makna kata bila kita dah belajar ilmu, yang ilmu ini menjadi landasan, yang ilmu ini menjadi wazan, yang ilmu ini menjadi pertimbangan di antara perkara yang hak dan batil, kita dah tahu dah benda ni halal boleh buat, benda ni haram tinggal. Dan kita buat, tak cukup belajar, kita beramal. Nah, beramal. Dan ketiga, bila seseorang muslim, seseorang mukmin, bila dia dah berjaya menuntut ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia, maka menghasilkan takwa. Kata ulama tuan-tuan, nak jadi wali tuan-tuan, nak jadi wali, contoh macam apa? Tok Kenali tu mudah, kata ulama. Tapi nak buat perkara tu susah. Kata ulama, nak pertama syarat jadi wali, dia kata fardu ain. Dia kenal Allah Ta'ala, maknanya kata dia arif ilmu aqidah. Yang kedua, beramal. Nah, ketiga, dia melazimi perkara-perkara yang sunat. Contohnya dia ni rajin apa? Sapu. Dia tak ada duit, dia tak boleh sedekah selalu, tapi dia sapu. Nah, dia sapu sampah dan dia buat kebaikan, dia tolong isteri dia kat rumah, dia niatkan kerana Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, tu syarat-syarat untuk jadi wali. Maka boleh seseorang tu sampai ke darjat wali, tapi kena beberapa tempoh lah, tak terus jadi wali. Nah, makna kata apa? Tuan-tuan, ilmu, amal, takwa, yang ini akan jadikan bekalan kita untuk bawa ke akhirat. Nah, jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni saya secara ringkasnya saya nak bawa satu kisah. Satu kisah yang melibatkan kerana apa? Kerana ramai hari ni tuan-tuan, kita datang majlis ilmu, tapi kita tak nampak. Kadang-kadang ada seseorang tu, dia tak rasa kepentingan menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu. Diceritakan tuan-tuan, pada zaman dahulu tuan-tuan, ada satu kampung ni tuan-tuan, ada seorang lelaki yang soleh, yang mana dia tidak pernah tinggalkan zikir, yang mana dia tidak pernah tinggalkan qiyamul lail dia, yang dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaiannya, dia punya pakaian berjubah yang serbannya, masya-Allah, tabarakallah. Nama dia tuan-tuan Basisah. Tuan-tuan, suatu hari tuan-tuan, tuan-tuan di kampung tu, Basisah ni tuan-tuan, semua orang maklum, semua orang tahu dia ni tak ada orang lebih bertakwa lah. Nak kata alim ke, nak kata orang kuat ibadat, dia semua orang tahu. Bahkan dalam solat, kalau dia solat, dia menangis dalam solat tu, tak ada orang boleh tanding dia dah. Tapi tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, Basisah ketika mana dia sembahyang, dia angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis, dia mula bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullah. Pada rakaat pada salam kedua dia perasan seorang lelaki yang berada dekat dengan dia, yang mana lelaki itu dalam solat dia menangis lebih kuat daripada dia. Dia pelik sebabnya dia kata apa dekat diri aku ni pelik, lelaki ni menangis dalam solat. Yang mana tuan-tuan, yang mana selama ni aku tak pernah jumpa orang yang nangis dalam solat lebih kuat daripada aku. Makna kata dia ni legend lah tuan-tuan. Dia kata memang mentor lah, memang sifu, tak ada orang yang boleh lawan dia. Tapi dia pelik bila dia jumpa seorang lelaki yang mana lelaki tu lebih menandingi nangis dia dalam solat melebihi daripada dia. Dia pelik. Maka tuan-tuan, bila mana lelaki ni dah habis solat selesai semua, dia datang pada lelaki tu. Dia kata pada lelaki tu, wahai lelaki, aku nak tanya kamu ni. Ya, boleh. Aku nak tanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Yang mana selama ni aku tak pernah jumpa dah orang yang kuat menangis dalam solat mengecualikan aku. Tak ada, dalam kampung ni tak ada orang lain dah, kecuali aku seorang dia. Lelaki tu tengok, dia senyum. Lepas tu dia tunduk. Kali kedua Basisah tanya, wahai lelaki, aku nak tahu apa benda yang kamu buat hingga menyebabkan kamu menangis kuat begini. Lelaki tu kata apa? Kamu tak boleh tahu. Kali kedua dia jawab. Kali ketiga lagi Basisah tanya, wahai lelaki, aku nak tanya kepada kamu, apakah yang menyebabkan kamu menangis lebih kuat? Yang mana selama ni aku tak jumpa dah orang lebih kuat dalam solat, menangis dalam solat kecuali aku. Lelaki tu pun senyap. Basisah ni dah give up. Dia balik rumah. Bila mana tuan-tuan dia balik rumah, dalam perjalanan dia nak balik rumah tu tuan-tuan, dia jumpa lelaki yang solat tadi, yang menangis dalam solat tu. Lelaki tu kata apa? Wahai lelaki, kamu nak tahu apa benda yang aku buat? Yang kamu kata selama ni dekat kampung ni orang tak ada seorang pun yang menangis dalam solat yang lebih kuat mengecualikan kamu, tapi tiba-tiba hari ni kamu dapati ada orang yang menandingi kamu. Maka tuan-tuan, Basisah angkat satu benda. Benda ini yang aku buat. Nah, benda ni yang aku buat. Dia tunjuk satu botol arak. Dia tunjuk satu botol arak. Ketika mana lelaki tu letak tuan-tuan, serta mata dia gaib. Serta mata dia hilang daripada pandangan. Jadi tuan-tuan, Basisah ni pelik. Dia Basisah ni pelik tuan. Mana pula lelaki ni pergi? Tapi tuan-tuan kata, tak apalah, biarlah. Dia pergi dan dia masuk rumah. Dengan apa? Dengan dia bawa botol arak tu. Bila mana dia masuk dalam rumah, dia tutup pintu. Dia pegang, dia tengok botol arak ni. Kata, benda ni yang menyebabkan lelaki tu nangis lebih kuat daripada aku. Mana boleh tuan-tuan, mana boleh. Aku selama ni dekat sini, tak ada orang boleh kalahkan aku. Aku paling orang kenal sekali, orang yang paling soleh, yang paling kuat nangis dalam solat. Dia kata, kalau benda ni menyebabkan dia, tak apalah, aku try sikit lah. Nampak? Tuan-tuan nampak tuan-tuan kat situ? Syaitan bisik, try sikit. Dia buka tuan-tuan, minum tak banyak, 2-3 teguk minum. Minum tuan-tuan, mabuk. Bila mabuk tuan-tuan, habis lah. Habis dalam rumah tu dibuat bising semua. Sebelah rumah dia ni tuan-tuan, orang perempuan. Perempuan tuan-tuan, mana boleh dengar bising, betul tak? Perempuannya keluar, ketuk rumah Basisah. Basisah, hang buat apa ni? Bising sangat ni. Bising sangat ni, hang keluar Basisah, keluar. Lepas tu bila mana Basisah buka pintu tuan-tuan, dia tarik tangan tuan perempuan. Perempuan tu jerit minta tolong. Basisah, hang buat apa ni? Lepaskan aku. Tuan-tuan, dia tarik lagi. Oi, Basisah, hang lepas aku, hang buat apa ni? Hang gila kan? Lepas tu tuan-tuan, dia makna kata apa? Makna kata Basisah ni ada niat yang tak baik pada perempuan ni. Bila mana dia dah dapat tarik perempuan tu, dia pukul tuan-tuan perempuan tu, pengsan perempuan tu, ambil pisau pula bunuh. Wal'azubillah ta'ala. 3 dosa dia buat tuan-tuan. Pertama apa? Pertama minum arak. Kedua apa? Kedua cuba niat nak buat benda baik, benda yang tak baik pada perempuan tu. Ketiga apa? Ketiga dia bunuh perempuan tu tanpa dosa. Nah, nak kata awak, dia ni asalnya apa? Ahli ibadah. Nah, ketika mana tadi tuan-tuan, perempuan tu ketika mana dia jerit tadi, ada orang nampak. Jadi orang kampung ni datang main subuh rumah Basisah. Dapat tangkap Basisah, pukul pengsan, bangun Basisah tuan-tuan dalam keadaan mana? Dalam keadaan Basisah tergantung. Tuan-tuan biasa tengok cerita Bollywood kan? Saya yakin takkanlah semua tengok cerita Tanya Ustaz tu tak? Saya pun tengok Bollywood kan.
Dalam keadaan tuan-tuan biasa tengok kan, dalam cerita Hollywood tu, laki orang dulu tu, bila mana kena hukuman macam mana, digantung dalam apa, bentuk T tu, yang atas ada pisau tu. Yang tu. Jadi tuan-tuan, ketika mana basisah buka mata, dia dapati laki kat depan tu. Bila mana tu dalam keadaan tu tuan-tuan, basisah kata, wahai lelaki, tolong aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Lelaki tu kata apa? Lelaki tu kata, bukankah benda ni yang kamu nak tahu? Ya, benda ni aku yang nak tahu, tapi aku tak nak kena macam ni, lepaskan aku, lepaskan aku. Lelaki tu kata apa? Lelaki tu kata pada basisah, boleh sebut nama aku. Nama tak ada nak tanya tuan-tuan, nama tak ada nak tanya. Tiba-tiba tuan-tuan, kata lelaki tu, kamu dalam keadaan tu tuan-tuan, lelaki tersebut bertukar dalam keadaan yang sebenar, yang pada asalnya. Yang sebenarnya dia adalah siapa? Dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Dalam keadaan tu tuan-tuan, basisah minta tolong lagi. Wahai iblis, lepaskan aku. Wahai syaitan, lepaskan aku. Iblis kata apa? Iblis kata, tawarkan satu permintaan, tawarkan satu janji. Boleh aku lepaskan kamu, tapi kamu sujud pada aku. Macam mana aku nak sujud pada kamu dalam keadaan aku yang terikat begini? Kata iblis, kamu tutup mata kamu, kamu niat yang kamu persembah padaku. Jadi tuan-tuan, basisah ni ikut cakap iblis dalam keadaan dia mengikut hawa nafsu dia, dalam keadaan dia tak ada wazan, tak ada pertimbangan ilmu. Dia pejam mata dia tuan-tuan. Maka ketika mana dia pejam mata tu, elok-elok tu jatuh ni pisau atas kepala leher dia. Maka tuan-tuan, terpisah di antara roh dengan badan, mati basisah dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Makna kata apa? Nak cerita tuan-tuan, nak cerita yang asalnya basisah ni siapa? Ahli ibadah yang duduk dekat dalam masjid, yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Last akhiran dia mati dalam kufur. Kata ulama apa dia? Kata ulama kerana apa? Kerana apa basisah ini begini jadi begini, boleh mati dalam keadaan kufur? Kerana tuan-tuan, dia ni dah hebat dah. Dia kata mana kata 50 daripada 100 dah lengkap. Dia buat ibadah dan sebagainya, tapi satu benda yang dia tak buat, dia tak datang majlis ilmu. Dia tak ada wazan, dia tak kenal yang tu syaitan. Cerita kedua tuan-tuan, sebelum saya nak tutup pada malam ni, cerita dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni seorang ulama yang mana kalau kita sebut dalam tasawuf, dia ni seorang wali. Yang mana kata ulama, wali ni bertaraf dia punya darjat tu wali kutub. Makna kata apa? Pangkat tinggi lah wali. Di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini boleh berjalan di atas air. Boleh berjalan di atas air. Jadi tuan-tuan, suatu hari tuan-tuan, ketika mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia berkhalwat. Khalwat ni bukan makna kata lelaki dengan perempuan. Khalwat ni makna kata berseorangan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani dia bersubahah, tengah berzikir, tengah berkhalwat, dia asyik tuan-tuan, subhanallah 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 subhanallah. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam keadaan tu datang satu cahaya. Datang satu cahaya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanpa tuan-tuan dikata apa? Cahaya tu cakap, ya Abdul Qadir Jilani, wahai Abdul Qadir Jilani, isma', dengar, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Cahaya tu kata apa? Innani anallah, sesungguhnya aku ni adalah Allah. Jadi wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika pada waktu ini, ketika pada saat ini, selamanya kamu dah buat dah pada aku, beribadah kepada aku, solat kepada aku, zakat kepada aku dan sebagainya, berpuasa kepada aku dan sebagainya. Maka pada malam ini aku, sebab kamu ni kamu tak pernah langgar benda-benda yang aku haramkan, maka pada malam ini aku halalkan segala benda yang aku haramkan kepada engkau. Tuan-tuan bayangkan kalau datang cahaya pada kita cakap macam tu, nak buat apa? Ni Syekh Abdul Qadir Jilani kena macam tu. Dalam keadaan tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa? Dia kata wayhak. Dalam bahasa mudah dia tuan-tuan, bahasa utara lah. Dia kata pergi mati hang setan, pergi mampus hang. Wayhak ni kalau terjemah bahasa yang kurang menarik lah, bahasa yang mampus lah, berampus lah. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan tu tuan-tuan,
cahaya tu hilang. Cahaya tu hilang, tapi yang tinggal suara. Dia kata, "Ya Abdul Qadir Jilani, bagaimanakah kamu tahu aku ini adalah syaitan yang mana selama ni aku telah menyesatkan orang seperti kamu ni. Orang seperti kamu ni dia banyak dah aku sesatkan, tapi kamu ni kamu tahu aku ni syaitan." Kata ulama apa tuan-tuan? Berdasarkan kisah ni, ulama kata Syekh Abdul Qadir Jilani walaupun dia seorang wali, seorang yang berzikir dan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi dia tahu yang cahaya tu syaitan apa? Sebab dia ada ilmu. Nah, dia ni berbeza dengan cerita Basisah pertama tadi. Basisah ni seorang ahli ibadah, tapi sombong, tak nak datang majlis ilmu. Dia rasa dia yang terbaik. Aku dah cukup amalan lah, tak payah datang majlis ilmu. Buat apa nak datang dengan majlis ilmu? Bukan seronok pun ustaz tu. Contoh. Nah, berbeza dengan orang kedua ni, Syekh Abdul Qadir Jilani ni, dia orang ibadah, seorang wali, tapi dia tahu, kata ulama, bagaimanakah dia tahu cahaya itu syaitan? Dia tahu berdasarkan dengan ilmu. Nah, kata itu tuan-tuan, sebab itu penting tak untuk ilmu? Penting. Dan kedua tuan-tuan, ni kata ulama, Syekh Abdul Qadir Jilani mengetahui kenapa itu syaitan, kerana Allahu la yushbihu syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Allah Ta'ala ni bukan makhluk, bukan cahaya, bukannya makhluk jisim yang besar. Nah tuan-tuan, jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu akidah ni tuan-tuan, ilmu yang penting. Makna kata orang tu kalau dia buat banyak amalan, belajar macam mana pun berpuluh-puluh tahun, dia duduk dengan ustaz tu 24 jam macam mana, tapi kalau akidah dia tak benar, tak sah amalan dia. Nah tuan-tuan kata Allah Ta'ala. Jadi sebab tuan-tuan, ilmu akidah ni ilmu yang diajarkan para alim ulama dah terdahulu. Ulama-ulama pondok, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, beliau ajarkan sifat 13, sifat 20. Mereka mengajarkan sifat 13, sifat 20. Kerana apa tuan-tuan? Ilmu akidah ni juga penting. Kenapa? Kerana jadi apa? Kita punya shield, kita punya perisai kepada fahaman-fahaman yang sesat. Yang duk kata dekat luar tu, dia kata, "Ustaz, kita tak payah buat malam ni Yasin. Yasin ni tak sampai pada kubur." Yang dia kata malam ni kita tak payah baca Quran, bukan sampai pada kubur pun. Bid'ah katanya. Nah, kerana apa? Kerana mereka yang terjebak ni tuan-tuan, anak-anak kita di IPT, di IPTS. Bila saya berceramah di IPTS, saya jumpa banyak anak-anak muda yang berusia dengan saya, kata, benda ni boleh buat ke? Boleh ke baca Quran ni lepas tu kita sedekah dekat mak ayah kita yang dah mati? Saya kata tuan-tuan, kalau macam tu, kenapa Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata, jika mana ada mati, terputus segala amalan dia, kecuali 3 perkara. Di antara itu, doa anak. Saya kata, kalau kamu kata kita ni orang yang dah mati tak dapat syafaat, kenapa Nabi suruh? Nabi kata dalam hadis, anak yang berdoa ini sampai pada mak ayah dia. Dia terdiam. Nah tuan-tuan, makna kata apa? Ilmu akidah ni penting. Yang tu tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah tuan-tuan, ilmu akidah bila cerita balik pada tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, tentang satu cahaya tu dekat tuan-tuan, balik pada zaman ni kita tengok, zaman ni orang kata apa? Allah Ta'ala duduk atas arash. Wala'ayazubillah ta'ala. Ada tuan-tuan, saya jumpa di Ampang, saya ceramah di Ampang awal tahun lepas sebelum PKP. Bila habis kuliah semua, seorang pakcik datang dalam umur 60-70 tu, dia main datang, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, tadi Ustaz sebut akidah kan, macam saya ceramah sekarang lah, itu akidah. Tapi saya pelik Ustaz, ada seorang ustaz ni, dia kata kat saya, dia kata Allah ni besar. Allah ni besar, sampai kita tak boleh gambar. Sebab besar tu, kita tak boleh gambar dia lah, kita tak boleh gambar dia macam mana besar sangat tu kan." Jadi saya kata, ustaz tu kata apa? Dia kata, yelah kan Allah sebut, kita kan biasa sebut, kita solat kita sebut apa? Allahu Akbar. Kan ada azan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia faham Maha Besar tu besar jisim. Wala'iyahzubillah ta'ala tuan-tuan. Tu susah. Bila akidah tak faham tuan-tuan, Masya Allah, tu yang susah. Jadi tuan-tuan buatlah banyak amalan, kita buatlah banyak amalan mana, tapi kalau akidah tak ada, tak sah. Nah, jadi tuan-tuan, Allah SWT, saya nak balik cerita sikit tuan-tuan, nak ambil masa sikit, maaf tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni rasa lemah ilmu fardu ain dan sebagainya, jangan malu tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang datang malu, dia kata, "Ustaz sebut ilmu fardu ain, ilmu ni ilmu sekolah menengah, ilmu sekolah rendah ni, zaman ni kami dah khatam dah kami ni patut ambil kitab-kitab besar lah."
Jangan begitu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya Maulana, tanyalah mana-mana, tanyalah mana Syekh, beliau akan jawab apa? Ilmu pertama bagi untuk menuntut ilmu sebelum ilmu lain, ilmu fardu ain. Yang mana dalam tu ada ilmu akidah. Nah, tuan-tuan tengok sekarang ni, tuan-tuan buka lah. Tuan-tuan tengok anak-anak kita sekarang ni, masya-Allah tabarakallah, dengan ni semua sebab apa? Sebab tak ada akar dia, tak ada pendiriannya. Tu yang jadi tu, jadi pelik-pelik lah. Tuan-tuan, kawan saya tuan-tuan diceritakan kepada saya, seorang ni dia belajar dekat luar negara, belajar dekat mana entah, tersalah guru. Jadi bila mana dia balik ni, bapak dia nak buat tahlil doa selamat. Anak ni dah belajar agama lah, tapi tersalah guru kat mana dia belajar tak tahulah. Dia kata dekat anak bapak dia, ayah, kita ni sebenarnya tak boleh lah buat tahlil, tak boleh lah baca Yasin, sebab tak sampai, Nabi tak buat, sahabat tak buat, kata dia. Walaikumsalam. Yalah tuan-tuan, bila dia kata, kamu belajar mana ni? Dia kata, saya belajar 7 tahun dah ya, saya belajar kat sini, memang semua hebat kat sana. Dia kata memang tak boleh buat. Nah, bila kata lagu tu tuan-tuan, bapak dia kata, kamu ni biar benar kan, sama ni takkanlah kamu nak kata tok-tok kita ni salah. Tahlil dengan doa selamat ni dah lama dah buat dah, tok-tok kira buat dulu, kamu nak kata dia orang salah ke? Kan? Jadi bila tuan-tuan anak ni tak dapat terima, dia dah ada pahaman kata benda ni, bila dia tak boleh buat, maka orang tu jadi apa? Jadi halal darah dia. Dia bunuh tuan-tuan ayah dia. Nak kata apa tadi? Balik pada dia ilmu akidah, masya-Allah tuan-tuan. Nah, bila mana tuan-tuan, kalau kita tak jaga anak kita betul-betul, tak jaga orang rumah kita betul-betul, tak jaga, tak didik dengan perkara-perkara asas, yakni fardu ain pada anak kita, yang ini akan terjadi tuan-tuan. Yang ini kita khawatirkan, takutkan. Jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu taala, makna balik pada cerita tadi, balik pada tajuk tadi, kita punya dunia ni sebab tempat persinggahan, makna kata amalan-amalan gitu ya. Di dunia ni kita nak bawa dalam keadaan yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu taala. Nak tak nak dengan apa? Dengan ilmu akidah yang sah, yang mana yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu akidah yang benar, yakni menyucikan Allah Subhanahu taala dari segi makhluk. Nah, ada tuan-tuan, bila maaflah saya cerita sikit ni, sikit lagi. Malam ni PKBB dah, pukul 12 1 minit start dah. Nah, jadi esok ya, tak apa, esok lah kira tak ada kuliah lah ni. Jadi tuan-tuan, minta Allah Ta'ala, saya ni tuan-tuan, saya apa yang saya ajar pada malam ni, dan saya begitu juga saya mengajar di luar. Saya sebut akidah. Cuba malam ni rushing lah. Malam ni dah sampai lewat kan. Kita dalam otak nak sebut mana satu. Tapi tuan-tuan, insya-Allah, jadi saya sampaikan pada malam ni benda yang kata apa? Benda yang utama, benda yang Allah Ta'ala, saya bermohon kepada Allah Ta'ala dijadikan pada malam ini jadi saksi untuk saya sampaikan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang perlu disampaikan, perkara yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan pada malam ini, malam yang menjadi saksi kepada saya telah sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berdoa Allah Ta'ala perkara yang bermanfaat hingga ke akhirat, insya-Allah Ta'ala. Nah, jadi tuan-tuan dan subhanallah Ta'ala, hendaklah kita sebagai umat Islam meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan mana-mana makhluk. Kerana apa? Allah ni Khaliq, Allah ini pencipta. Allah Taala kata dalam surah Al-Shura ayat ke-11, la yastaka mithlihi syai'. Allah Taala tidak sama dengan sesuatu. Makna kata apa? Makna kata selain daripada Allah Taala ini adalah makhluk. Kerana itu para alim ulama meletakkan kaedah kullu ma siwallahu makhluqat. Selain daripada Allah Taala ini adalah makhluk. Nah, jadi kalau ada orang kata kat tuan-tuan, Allah ni kat atas arasy ke, Allah Ta'ala ni dalam masjid. Nah, ni isu dalam masjid. Nah, maaf saya sentuh sikit. Orang kata Allah ada seorang pakcik ni, dia kata pada saya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya, selama ni saya baca kat Facebook, dia kata rumah Allah ni bermakna Allah dalam masjid lah kan. Dia kata macam tu. Wa'alaikumsalam tuan-tuan. Dia bila tanya pada ustaz yang pelik-pelik, ustaz yang tu, dia kata iyalah rumah Allah. Sebab dalam bahasa Arab Baitullah kan, Kaabah, Baitullah. Adakah bila kita sebut Baitullah bermakna Allah dalam Kaabah? Tak. Tapi kata ulama, ai ta'zimullah, tempat yang mana Allah Ta'ala muliakan. Makna kata, bukan makna kata Allah duduk dalam Kaabah. Tak. Memang betul dalam Arab tak ada masalah.
Baitullah, rumah Allah. Tapi bukan makna rumah Allah, Allah duduk dalam tu. Tak. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ni semua balik pada ilmu yang saya sebut akidah. Yang insya-Allah tuan-tuan, bila kita kuat ni, bila dan juga kita beramal, inilah sebaik-baik bekalan untuk kita bawa ke sana. Nah, yang mana balik pada tajuk malam ini, dunia hanya sementara tuan-tuan. Tak ada benda yang kekal tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nanti dekat kubur kita seorang-seorang. Bahkan dalam syair dia kata, sehebat mana pun seorang tu mencinta seseorang ni, yang mana boleh kata dalam seharian dia tidak pernah meninggalkan kekasih dia. Tapi sampai satu masa di mana dia mengiringi jenazah yang dicintainya, hinggalah jenazah itu ditanam. Kemudian apa? Kemudian akhirnya dia meninggalkan. Makna kata apa? Dunia ni tak lama. Makna kata dunia ini tak lama. Nah, yang kekalnya apalah? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup pada malam ini tuan-tuan. Nah, cukup pada malam ini sebagai saya punya kata perkongsian pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, saya memohon maaf sangat. Memohon maaf semoga apa? Sebab saya terlewat. Nah, terlewat bukan 20 minit, lebih kurang setengah jam. Nah, sebab tadi petang saya ada sedikit dengan KKM. Yang mana tuan-tuan dan Allah Taala, saya dalam 4 ke 6 hari lepas saya berceramah di masjid di Negeri Sembilan, di Seremban, Masjid Petra Kelana Muhammad Yusof, yang baru ni kata apa, kena COVID kan. Jadi KKM call, kata tuan kena pakai gelang ni, tuan-tuan kena kuarantin. Saya kata saya ceramah sebelum tarikh tu, sebelum tarikh yang dia kata apa, Jumaat ni, yang tersebar dekat dalam surat khabar yang dia kata Masjid Petra tu kena jemaah kena Jumaat baru ni. Tak, yang sebenarnya yang saya tanya dia punya AJK, kena pada 2 Oktober. Kena pada 2 Oktober, Jumaat yang satu lagi. Makna kata saya ceramah sebelum tu lagi. Jadi bila petang tu pun dah saya dah kalut, tiba-tiba kena main datang sini. Nah, agak rushing. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf pada malam ni jika ada kekurangan, dan juga ada yang tuan-tuan kata ada yang tak faham. Mohon tuan-tuan datang daripada saya, tanya berkenaan jika ada sebarang soalan. Nah, jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Taala, sebab saya tutup pada malam ni tuan-tuan, saya juga bawa sedikit saya juga pada malam ni ingin memohon tuan-tuan, jasa tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Taala untuk diinfakkan, untuk menjadi wakafkan kepada madrasah sahabat saya di Semenyih. Yang mana tuan-tuan, sahabat saya ni dia ada satu sekolah, yang mana dalam sekolah tu tersebut semua anak-anak yatim, yang mana pengajian mereka ditaja secara percuma. Cuma masalahnya bila mereka ahli pentadbiran nak menguruskan dari segi kewangan, bila mana dia di PKP macam ni, mereka terjejas teruk sangat. Nah, yang mana tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni anak-anak yatim ni datang sendirinya nak belajar, bukan dipaksa, bukan terpilih dapat surat tawaran ke tak. Mereka sendiri hadir nak belajar nak belajar ilmu agama. Nah tuan-tuan, yang mana di sana ditawarkan juga tuan-tuan, di sana ada kelas alim pelajar kitab, dan juga kelas hafiz Quran, menghafal Quran Karim, menghafal kitab suci Al-Quran. Nah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jika pada malam ini tuan-tuan kita dah tahu dah dunia ni tak lama, tempat sementara. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang boleh menjadikan kita punya amalan itu bersambung, yakni bersambung walaupun kita dah mati, di antaranya kata ulama iaitu sedekah jariyah. Nah, yang ini disebutkan dalam hadis, jika mana Adam mati maka terputus segalanya. Yang kedua anak soleh, dan yang ketiga itu sedekah jariyah. Nah, yang ni tuan-tuan Allah Taala, jika anak-anak ini membesar menjadi seorang yang bermanfaat, menyebarkan pula manfaat kepada masyarakat, nah, menyampaikan ilmu agama, yang ini tuan-tuan akan menjadi saham kita, walaupun kita dah dalam kubur, akan menjadi pertolongan dan syafaat kepada insya-Allah Taala. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kisah banyak tak banyak tu dan cerita tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, keikhlasan kita nak bantu. Yang pertama, diorang ni anak yatim. Yang kedua ni, mereka ni nak menjadi manusia yang bermanfaat, nak beri manfaat kepada ummah, nak beri manfaat kepada orang sama kita. Nah, jadi tuan-tuan, jadi malam ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita tutup, kita habiskan dengan doa insya-Allah. Tabarakallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من صفات الرياء والتكبر وعجب السمع واجعلنا من صفات مزهمة واجعل قلبنا من الصفات محمودة يا الله الكريم ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah guru-guru kami ya Allah sama ada dosa-dosa yang telah lalu kini dan akan datang ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah agar diberikan kami rahmat ya Allah. Ya Allah turunkan rahmat di surau ini ya Allah. Ya Allah turunkan rahmat-Mu ya Allah di kara ini ya Allah. Allah ya Allah Engkau berkati kami ya Allah. Allah ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami orang alim dan ulama ya Allah. Jadikan kami orang yang beramal dengan ilmu ya Allah. Ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah, ada yang sakit ya Allah, maka berilah kepadanya syifa ya Allah. Jika di antara kami ada yang masalah hutang ya Allah, maka Engkau lansaikan hutang ya Allah. Jika di antara kami ada yang masalah lain ya Allah, maka Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Jika di antara kami ada yang masalah hatinya ya Allah, maka Engkau memudahkan bagi dia ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah agar diberikan rahmat-Mu ya Allah, agar diberikan rahmat-Mu ya Allah, agar dihidupkan hati ini dengan dihidupkan hati ini dengan melazimi majlis ilmu ya Allah, agar digunakan kepada kami untuk solat berjemaah di 5 waktu sehari ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Engkau hidupkanlah hati kami ya Allah. Hidupkan hati-hati kami baik yang hidup yang telah ataupun yang telah mati ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon Engkau ya Allah agar dipermudah agar diterimakan segala amalan-amalan kami ya Allah. Allah ya Allah angkat darjat kami ya Allah. Allah ya Allah Engkau permudahkan urusan kami ya Allah. Engkau berikanlah kepada kami rezeki yang luas dan berkat ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati-hati yang hidup. Hati-hati yang mana disifati dengan hati-hati yang berakhlak yang baik ya Allah. Ya Allah, Allahumma jannah sifat riya wa takbur raja wa sumah wa jannah min sifat mazhumah. Ya Allah Engkau jauhkan hati kami daripada hati yang riya, hati yang takbur, hati yang sifatnya mahmudah, sifatnya mazhumah yang tidak baik ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah agar diberikan keturunan salih dan salihah ya Allah, agar diberikan kami keluarga, agar diberikan kepada kami dan juga keluarga akan kefahaman dalam ilmu agama ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah, himpunkan kami di syurga ya Allah seperti mana kami berhimpun pada malam ini ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah dipertemukan dengan baginda Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupanya yang asli pada malam ini dan atau pada malam yang lain ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah agar diangkatkan musibah pada malam ini ya Allah, diangkatkan musibah yang yang Engkau telah berikan kepada kami ya Allah. Allah ya Allah Engkau berikanlah syifa kepada mereka yang kena penyakit coronavirus ini ya Allah. Allah ya Allah Engkau angkatlah musibah ini ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kami meraih kepada Engkau ya Allah. Ya Allah kepada Engkau lah kami mohon ya Allah. Engkau lah sumber kekuatan kami ya Allah. Allah ya Allah kami bermohon kepada Engkau ya Allah pada malam ini ya Allah. Terimalah doa ini ya Allah. Allah ya Allah jadikan pada malam ini malam saksi bahawa telah aku sampaikan kepada mereka ilmu agama yang bermanfaat ya Allah. Allah ya Allah aku bermohon kepada Engkau ya Allah agar dilepaskan daripada segala azab-azab neraka ya Allah, azab-azab di kubur ya Allah. Allah ya Allah terima kasih ya Qahhar ya Jabbar ya Jabbar ya Muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.